Kepala otak apa macam-macam, tuan-tuan. Mati depo dekat bul batu lisan, tuan-tuan. Ahmad bin Al-Baq, tuan-tuan. Dia tak pun banyak-banyak. Ni tanda di dunia sampai kadang-kadang keluar kerja tak mau sembahyang, kadang-kadang sebabkan kerja sebabkan sampai di dalam aurat, kadang-kadang sebabkan kerja dalam keadaan tidak tengok amanah di rumahnya. Berapa ramai kita tengok umat Islam sekarang yang sanggup keluar bekerja tanpa dihiraukan anak-anak di rumah, tuan-tuan. Ramai tak, tuan-tuan? Ramai. Keluar pagi balik petang, anak-anak dia tak ada peduli. Baru tuan-tuan lepas ni duduk sibuk tak mana pun hantar mesej pada anak-anak yang berada di universiti, hantar mesej pada mereka, tuan-tuan. Ada 2 tahun lepas buat klinik Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat di universiti. Tuan-tuan tahu, bukan nak aib kadang. Ini realiti, nak tunjukkan satu benda yang realiti, bukan nak aib mana-mana pihak dah, termasuk dengan anak sendiri. Fatihah pun tak boleh betul. Tapi di luar, tuan-tuan, bila adakan klinik Al-Fatihah untuk pelajar universiti, bukan pelajar yang berkutik di jalan, tapi semua universiti. UPNM ni kalau nak masuk dia, tuan-tuan, dia duduk antara yang paling tinggi qualification nak masuk dia tu. Tak straight tuan-tuan, tak isi, tuan-tuan, jangan risau sebab tak dapat. Tunggu dia telefon dah pupuk ada rezeki kalau tak straight. Zaman anak dah satu-satunya zaman yang ada pelepasan rezeki, dia tak bagi straight. Tapi lepas daripada zaman anak tahun 2010 sampai sekarang, semua dia ambil yang straight untuk ambil sebagai pendek. Tuan-tuan, bila buat klinik Al-Fatihah, tuan-tuan, tak sampai 20% yang boleh baca Al-Fatihah dalam keadaan betul. Kita tak ambil salah yang kecil-kecil, kita tak ambil dah. Salah yang besar-besar tak sampai 20%. Allah Rabbi, tuan-tuan, kecewa. Tapi tak apa, perempuannya dalam 4-5 tahun bila buat gerakan dakwah dalam tu, alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan pergi semayang di masjid dalam IPN, tuan-tuan tengok takkan jumpa masjid di sini yang macam tu. Pagi-pagi ni pemuda lebih daripada 300 orang semayang subuh. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tu kalau itu sebagai pegawai yang akan nak main takbir nanti ni, subhanallah, itulah mungkin yang akan menjadi tentera Al-Hamas di Malaysia nanti. Okey, tuan-tuan, boleh bayar subuh sampai 300-400 orang, tuan-tuan, ingat senang, tuan-tuan. Kita pun subuh haram tak bangun lagi. Subuh lena ringgit. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan nak cari dunia sampai kita abaikan tanggungjawab yang lebih besar. Isteri dan di rumah tu pastikan kita cuba bantu, tengok dia semayang ke tak lagi, tutup aurat ke belum. Anak-anak di rumah kita ni, anak bagi anak yang perempuan, tak kira anak lelaki ke, dalam keadaan tengok amanah dengan Allah, dia jaga ke tak? Kalau belum jaga, tuan-tuan, kita cuba muhasabah balik. Adakah kita di kelompok orang yang mencari dunia semata-mata? Yang keempat, Nabi SAW sebut, Nabi kata penyakit yang keempat, yakni mencari keduniaan hingga mana sanggup berbohong. Nak cari dunia disanggup bohong. Allah Rabbi, na'udzubillah, tuan-tuan. Dia tak kira dah benda tu perkara haram ke, perkara yang halal ke, perkara ini syubhah ke, perkara tu dalam bentuk apa sekalipun, yang penting dia nak buat, tuan-tuan. Sahabat Nabi datang jumpa Nabi, Jabir radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi. Jabir ni golongan orang Ansar, yang ni golongan daripada kaum Aus wal Khazraj. Duduk di kota Madinah, dia datang jumpa dengan Nabi. Dia datang jumpa Nabi dalam hadis, dalam Matan Arba'in, hadis yang ke-22, tuan-tuan balik buka Sunan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-22, bagaimana Jabir radhiyallahu anhu datang jumpa dengan Nabi, ditanya, ya Rasulullah, kami ni, para sahabat kami ni dah solat, kami dah berpuasa, kami jaga segala perkara haram, kami buat segala benda yang halal, dan kami tinggalkan segala perkara yang haram, dan kami tak tambah apa-apa pun. Layak tak kami masuk surga? Ditanya. Nabi kata, na'am, layak bagi kamu masuk surga. Tuan-tuan, sebenarnya nak masuk surga, kita jaga perkara fardu, tinggal perkara haram, tinggal perkara syubhah, maka layak bagi kita masuk surga. Sebab tu, tuan-tuan, tinggal benda-benda yang makruh, bukan lebih tinggal. Makruh tu sebab apa? Cenderung pada benda-benda yang tak elok untuk maslahah. Antara saya bagi contoh yang mudah, tuan-tuan. Anda tanya tuan-tuan secara jujur dekat sini, rokok tu haram ke makruh? Seluruh yang tuan-tuan takut ke apa? Hak jawab makruh sebab dia tak rokok tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan, fatwa lebih daripada 100 kitab dia buat keluar. Tahun 1996 dah kata-kata haram, berdasarkan kitab-kitab, kitab fiqh daripada Yusuf Al-Qaradawi, kitab fiqh daripada imam-imam besar, bukan imam-imam besar, tuan-tuan. Dan hujah dia cukup banyak.
Apa salahnya kita cuba tinggal, walaupun tahu benda tu susah nak buat, tapi cuba pelan-pelan. Tuan-tuan isap rokok, kalau itu benda haram masuk akan proses sebagai darah daging, tuan-tuan, jadi ayam mani, tuan-tuan, nanti nak besarkan anak daripada hasil tu, tuan-tuan. Terbentuknya anak daripada benda yang menyentuh Allah Rabbi. Kalau pun kita kata makruh, tapi benda tu kalau boleh tinggal, tuan-tuan. Nak kata makruh tak makruh, tuan-tuan, kita cuba tengok analogi yang betul. Tuan-tuan tengok, kalau kata petai, tuan-tuan, makan ni, sebab apa jadi makruh? Sebab makruh kalau tuan-tuan makan nak duduk dengan orang. Ni nak semayang esok ni, tuan-tuan, tuan-tuan pergi keluar, dia kata ustaz ni panjang dia pergi balas buah petai. Apa? Penerang ni sampai 3 tangkai, tuan-tuan. Penuh makan. Haram mulut tak gosok, dia terus main semayang sekali lagi. Anak hari mungkin tengok dia nak jadi imam pula. Dia pula jadi Jawa, tuan-tuan. Tu dia hak belakang pakai pensan tadi, tuan-tuan, sebab tu jadi makruh. Tapi kalau dia semai makan seorang-seorang dekat rumah, tuan-tuan, dia tak ada masalah apa. Dia makan seorang-seorang tak ada masalah. Yang jadi makruh sebab dengan orang. Maka makruh tu maksudnya makruh yang boleh, tak ada masalah. Tapi rokok dengan seorang-seorang tu mudarat. Tuan-tuan nak main semayang sekali lagi nak semayang esok. Lepas tu tuan-tuan pergi berderah makan durian kat belakang, maka akan jadi makruh. Tapi kalau tuan-tuan makan seorang-seorang malam, tak ada masalah. Makan dengan isteri kita pun suka durian, makanlah seduri pun tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan makan waktu nak semayang, dia kacau tak orang? Kacau. Allahu Akbar. Yang kawan sebelah ni kena teka di 26 kau rusak kim. Oh, tuan-tuan jangan buat main kata dia. Oi, bukan lupa oh. Tu imam hak depan pun orang kata dekat sekolah dah aku tak makan tu tengah baca Fatihah. Boleh tak aku dia kata ni kalau ni kulit hitam ni dia kata ni. Tu dia sampai tahu kulit hitam macam ni. Kacau tak? Maka tu jadi makruh. Tapi rokok kita sendiri pun dalam keadaan dah rosak. Dan tempat yang layak, tempat yang paling famous hisap rokok di mana, tuan-tuan? Dalam jamban, tuan-tuan. Dia nak berok ni, tuan-tuan, tak bawa kentolak, tak apa, tuan-tuan. Dia duduk lari masuk. Tengok rokok, tak ada lari juga pun, tuan-tuan. Dan dia tengok Yahudi ni cerdik tak? Mana ada orang Islam yang pegang rokok, letak di mulut, mulakan dengan bismillah, ada, tuan-tuan? Tak di mulut tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lain sedikit kami. Sila. Ada tak? Tak ada, tuan-tuan. Kita makan ni Nabi ajak kalau benda yang masuk ni pastikan mula dengan bismillah, tapi tak ada lagi orang isap rokok, tuan-tuan, dia bubuh di mulut. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada, tuan-tuan. Dan bila kita makan Nabi ajak sudahi dengan alhamdulillah. Tak ada orang habis-habis nak buat untuk alhamdulillah, nikmat Allah bagi. Tak ada, tuan-tuan. Sebab tu kita kata kalau hujung kata makruh ni terlalu kecil sangat. Ada pendapat ulama terlalu sikit, tapi sebab apa ambil yang sikit? Ambillah yang jumhur, tuan-tuan. Dalam keadaan tengok benda haram pula. Yang tadi dalam keadaan kalau kita masih lagi makan perkara-perkara yang haram, tuan-tuan, hasil daripada hasil yang kita dah usahakan lah. Cuba muhasabah balik. Kalau